ambil satu S dulu. Okay, kita ambil satu S dulu. Lepas tu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau dia juga tulis sini 8 faktorial. So 1 darah 8 faktorial per apa kelas? Ini yang cikgu nak tanya kamu. Per apa? Mesti ada per sebab ada huruf yang sama. Kalau huruf yang sama mesti ada per. 3 faktorial. Lagi? Ini ada 3. 2 faktorial. Yes, 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Sebab satu S dah diguna. Ya, betul. Betul. Faham kelas? Kita dah mula dengan S. Kita dah guna satu di sini. So balance ada 2 S dengan 3 I. Kelas faham? Atau kita boleh gunakan kelas. Sebelum cikgu bagi lagi satu kaedah. Ini okey dah kelas? Yap. Ya. Untuk I. Sama lah, sama macam contoh tadi kita buat semua sama. It's just that kita kena ini mesti secaman. Kalau yang ada huruf yang sama, kita memang kena buat macam ni. Secaman. Boleh? Kelas tanya soalan? Okay, then one more. Cara lain boleh gunakan. Wait a minute. Okay. Okay kelas, lagi satu cara yang kita boleh guna cara sama macam ni. Cara ni yang sama. Okay, yang ni dikata kita gunakan sama simposis. Okay, dia sebenarnya 9 faktorial. 3 faktorial, 3 faktorial. Okay, tapi sekarang syarat dia tukar satu je kelas. Mula dengan S. Kita ada berapa S kelas? Kelas kita ada berapa S? 3. So dalam 3 cikgu akan beri satu S, betul? Okay, mula dengan satu S saja kan. So sini berapa faktorial? Bawah dia masih sama. Bawah dia takkan ada perubahan. Atas ni, apa jawapan dia di sini? Apa jawapan dia? 3 dalam apa? 3 dan 3? 8 faktorial. Okey, maksudnya kita ada 9 huruf. Dan 9 huruf, satu kita akan ambil di sini S. Sebenarnya ni S, tapi S kita ada sebanyak 3. Itu je maksud dia. So tadi kita kurangkan sini kan S dia. Sekarang kita kurangkan di sini satu S. Nampak tak? Okay, so kamu boleh guna cara mana kamu lebih faham. Kalau kamu rasa ni, cikgu ni saya rasa lebih faham cikgu, gunalah cara ni. Kalau rasa yang ni saya faham cikgu, saya kurangkan satu di sini, yang secaman masih kena bahagi, dan gunakan yang ni. Jawapan dia sama. Kelas cuba kirakan jawapan dia sama tak? Cikgu, kalau yang perbincangan tu punya yang 1 darab 8 faktorial, bawah dia yang S kan dah kurang 1 kan? Kalau yang atas punya 3, kenapa bawah dia full juga? Tak, yang atas ni kita dah kurangkan di sini, nampak tak? Kita ni, kita beritahu dia, kita ada 3S. Okay, kita ada 3S, tapi kita nak ambil 1. Kita nak ambil 1. So secaman masih 3. Sini masih 3. Kita kurangkan sini. 8 faktorial ni kita kurangkan 1S di sini masa kita buat faktorial dia. Dia macam ni, sama. Constant dia sama di sini macam ni. Sama. Ini yang jadi 8 faktorial. Tapi sama lah. Tapi kita beritahu sini kita ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. So kita ada 3 pilihan.
darab 8 faktorial dan bawah secaman masih sama, ada 3S, 3S. Tapi kita dah kurangkan sini, itu yang beza dia. Either kamu kurangkan di bawah atau kurangkan di atas. Sebab sini kita pilih satu, pilihan dia satu. Sini kita ada 3 pilihan, itu je. Kita beritahu depan atau belakang. So kamu boleh guna mana kamu rasa lebih faham. Tapi guys, yes. Yang 3 darab 8 faktorial tu kat kalkulator kena kurungan ke? Yes. Tengok jawapan dia. Sebab saya dapat 3360. Then yang lain tu dapat jawapan apa? Yang bawah ni? Kan jawapan lain ke dua-dua? Impossible lah, mesti jawapan sama. It's same answer, right? Z, Y6. Apa yang 6? Apa yang 3? Apa yang 6? Cikgu tak baca message tadi. Oh tadi, okay. Ya, jawapan ni sama kan? Yes, okay. Thank you, Syabish. Anda dapat tak jawapan yang sama? Oh, okay. Dapat. So, apa yang berlaku di sini yang kelas, dia ada 9 huruf. Okay, 9 huruf dengan 3 huruf S, 3 huruf I. Itu yang kamu kena tahulah. So, tapi hanya 7 huruf saja kita perlu susun lah. Okay, 7 huruf saja kita susun. Maksudnya, dia 3 huruf S, 3 huruf I, satu daripada itu mesti yang lain tu MBO. Itu maksud dia lah maksud. Okay, so yang 9 tu kita anggap 7 tu kita keluarkan, 7 satu set. Lagi satu set huruf I, lagi satu set adalah huruf S. Ya, that's how soalan ni pergi ya kelas. So kita ada 3 set. Satu I, satu S, satu MBO yang balance tu. So dalam faktorial tu kita keluarkan S, yang bawah tu sama sajalah. So kamu boleh guna cara yang tradisional macam tadi cikgu ajar ni. Yang ni atau yang ni. So kamu ni 3 set dalam kelas. S ada 3, I ada 3, yang balance and BO dengan ni. Ini satu set. Okay. Ini yang kamu kena tahulah. Okay, boleh? Teruskan dah. Soalan mana? Tak tahu tadi. Nombor 2. Kelas okey tak kelas? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay. Question number 2. Ada soalan? Okay kan. Question number 3. Bendera. Okay. So class, okay semua dah tahu nombor 4. Okay, let's cuba kita buat sama-sama. Cari bilangan nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada semua angka 3, 4, 6, 8. Okay, 3, 4, 6, 8 dengan semua angka selain 3 muncul tepat 2 kali. So kita tulis lagi sekali lah. 3, 4, 4, 6, 8. Kelas betul tak kelas? Itu maksud dia? Betul. Betul So maksudnya ada 7 nombor, 7 faktorial. Lepas tu 2 ada 2 kali, 6 ada 2 kali, 8 ada 2 kali. Ni lah sepatutnya. Betul tak kelas? Faham tak? Dia kata cari bilangan nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada semua angka 3, 4, 6, 8. Okay, dengan semua angka dia muncul tepat 2 kali. Maksudnya repeat lah, repeat 2 kali. So 4 repeat 2 kali, 6 2 kali, 8 2 kali tapi 3 dia kata tak ada. So kita ada total 7 nombor as usual secaman. So 7 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Okay, kelas ada soalan? Dia nombor ganjil. Let me cuba baca.
So 3. Okay, kalau nombor ganjil 3 sajalah di sini. 3 saja perlu jadi nombor yang terakhir. Let me check. So, aku rasa tak ada kesan dalam ni, tak payah spesifik nombor ganjil sebab nombor 3 sekali saja dia wujud. Dapat bilangan nombor ganjil dapat dibentuk daripada semua angka dengan semua angka selain. So kalau kita kena cara samalah, dia sama sebab dalam satu. Dia sama je jawapan dia sebab kita ada 3 1 kan. Ya, dia no make difference. Ni je sebenarnya. Betul tak? Dia satu kali je. Kita buat yang ni. You can check the answer here. 2, 4, 6, 7. So nombor 3 mesti last. So sini 7, 6, 5, 4, 3, 2. Betul? 4. Sama je. Betul tak? Jawapan dia sama. Apa jawapan dia kelas? Betul ke? Cuba tengok kalkulator 7 faktorial. Ya betul, 6 pilihan saja. Tak. Ya. Yes. Wait, let me check. Tak boleh 6 faktorial. Dia memang kita nak ambil semua nombor. Yang 3 tu jadi berapa? 3 ada 1. Wait, let me check again. Apa kelas? Cikgu check jawapan ni. Terima. Okay, bilangan nombor ganjil. Dah macam tak mungkin. Okay, cari bilangan nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada semua angka 3, 4, 6, 8. Dengan semua angka selain 3 muncul. Oh tak, dia salah. Kita buat pun tadi salah. Yang ni, so 3, 4, 4 secaman. So yang macam tadi, dia bermula dengan huruf S. Okay, bawah tu, okay, apa yang kamu buat salah di sini yang ni? Kenapa 2 faktorial? Yang 4, 6 dan 8. Okay, see kalau kita secaman untuk yang ni faktorial, ni memang kita akan ambil 7 faktorial. Cuba tengok yang jawapan yang Z tulis kat sini yang kelas, dia tak secaman dan tadi S lain. S kita ambil bawah 2 faktorial sebab 1 S digunakan untuk huruf pertama. Tapi di sini 3 memang dalam tu. So memang dia akan jadi 7 faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial. Okay. This one confirm salah lah. 6 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Okay, let me check. Let me think of this.
Ada cara lain ke? Setahu cikgu sepertiga dia muncul sekali saja. Dia tak ada kesan. Okey kelas, bagi cikgu masa, cikgu fikirkan ini. Setahu cikgu tak ada masalah sepatutnya. Let me think over this. Okey, kita ada 7 huruf. Sini akan jadi nombor 3. Tapi kita akan isi 6 saja. Okay kelas, let me think about this. Tak perlu bazir masa. Setahu cikgu ni macam Z cakap ada point juga. Let me think of this. Okay. Boleh dah kelas? Bagi cikgu masa. Ya betul. Betul Z. Cikgu pun fikir benda yang sama. Tapi ini seperti nombor ganjil dengan secaman. Okay kelas, let me think of this. Bagi cikgu masa. Boleh? By today I inform you. Cikgu fikirkan balik. Boleh dah kelas? Okay, let's move on. Yang ni nanti cikgu fikirkan balik. What Z say pun ada point. Okay, betul juga. Tapi setahu cikgu bila secaman, nombor tu wujud sekali saja, kita takkan considerkan dia macam ni sebenarnya lah. Tapi it's okay, still I reconfirm for you . Boleh kelas yang lain tu? Okay, so give me time, let me think over this. Nanti cikgu akan reconfirmkan dengan yang pakar-pakar daripada cikgu semua. Okay. Okay kah, kita buat pilihan one by one. Ini antara hari tu yang formula ketua Yolong tanya, we come to that ready. So kelas yang ni yang kelas, jenis soalan yang macam ni yang kelas, kamu boleh guna cara yang ini yang kaedah alternatif yang cikgu ajar kamu hari tu. Kamu boleh guna mana-mana kaedah. Okay, okay kelas yang ni pentinglah kelas. Okay, cari bilangan cara 4 digit. Okay, 4 digit dah kelas. Cikgu ajarkan kaedah alternatif dulu dan cikgu tunjukkan macam mana dia dapat formula ini ya. Okay, cara bilangan 4 digit boleh dibentuk daripada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So N sama dengan 7. Jika digit yang dibentuk mestilah nombor ganjil, sama lah macam atas ni. Tapi dia tak ada secaman lah kelas. Ni tak ada secaman lah, there's a different. Okay, ni tak ada secaman lah kelas. Okay, tadi secaman, ini tak ada secaman. So let me, sebab secaman baru tahun ni kelas, let me think over that. Soalan tadi. Okay, yang ni standard linear, soalan linear, tak ada secaman. So N sama 7, mestilah nombor ganjil. So kelas ni mana nombor ganjil dia? Yang mana nombor ganjil? 1, 3, 4, 5, 6. Mana? 1, 3, 5, 9. Okay, 1, 3, 5, 9. So kelas apa jawapan dia? Sini ada 4 pilihan. Ke 6, 5, 4, 4. Tu tak kelas. Okay, siapa tak faham yang ni? Kenapa 6, 5 darab 4 darab 4? Yes, Anas. Tak faham kenapa 6 darab 5 darab 4 darab 4.
Okay, first, pertama, kita ada 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nombor ganjil, belakang mesti nombor apa? Mesti mengakhiri dengan nombor apa? Ganjil. 1, 3, 5, 9. Ada berapa nombor di sini? 4. 4. Maksudnya, cikgu boleh letak belakang. Kenapa cikgu letak sini 4? Sebab saya boleh pilih 1 atau 3 atau 5 atau 9. Setuju tak Anas? Okay, faham. Okay, kalau nombor 1, contohnya saya pilih nombor 1. Lagi saya ada berapa pilihan untuk kotak pertama di sini? 3. 3? Huh? Tak, kalau nombor 1 cikgu dah ambil, ada berapa nombor lagi? 6. 6 lah. Kenapa cikgu buat sampai banyak? Dia 4 je dia nak. Ini 4, ini 6. So lagi ada berapa pilihan untuk kotak kedua? 5. 5, 4. Itu je. Kenapa? 3 tak ada lah. Sebab total dia 4 digit je. Dia total 4 digit je. Walaupun dia ada 7 nombor, tapi dia nak 4 sahaja. 1, 2, 3, 4 je kita nak buat. Bukan 6 darab 5 darab 3 ke? Lepas 5, 3 ke? Sorry. Okay, sorry. Nanti kawan okay. Okay, yang lain tu macam mana? Boleh okay. Then, okay, I'll continue. Okay, kalau cara yang formula, itu cara alternatif, itu kamu faham dah okey lah tu. Kita gunakan macam ni, dia gunakan formula. Okay kelas, bagi membentuk suatu nombor ganjil, apa yang diberitahu dalam contoh ni kelas, cikgu terangkan. Okay, apa yang dia nak di sini? Bagi membentuk satu nombor ganjil, nombor-nombor tersebut mesti berakhir dengan digit ganjil. Itu yang kita buat di sini lah. So dia kata ada 4 pilihan nombor ganjil, itu kita dah tahu. Itu yang dia pun beritahu di sini 4 pilihan. Ini lah itu. Ini maksud dia. Dia pilih satu nombor ganjil. Sebab tu 4 pilih 1. Okay. Yang balance kotak yang 3 tu, kita ada 6 nombor, kita nak pilih 3. Faham tak kelas? Itu yang kita buat sini. 6, kita nak pilih 3. Betul tak? Dari 6 kita nak pilih 3. Itu yang ditulis 6 pilih 3. Darab yang satu kotak ni 4 pilih 1. Dari 1, 3, 5, 9 kita boleh pilih 1 lah. Itu maksud dia. Ini yang digunakan formula. So kelas dua-dua jawapan yang jawapan yang sama. SPM dapat markah yang sama jugalah. Okay kelas, tanya cikgu soalan yang ni. Yang mana kamu tak faham formula dia? Yulong faham tak nak baca hari tu? Sudah faham cikgu. Sudah faham okay. Kelas tanya cikgu soalan. Dua-dua cara kamu faham tak? Kamu kena tahu dua-dua lah. Okay? Tapi macam cikgu biasa masa zaman cikgu pun cikgu jawab kaedah alternatif inilah. Cikgu jarang guna yang formula tu. Tapi kamu boleh guna. Sebenarnya dua-dua sama saja, senang saja. Yang mana kamu faham, kamu gunakan sahaja. Yang penting yes Anas. Yang 6 P3 tu 6 sebab nombor ganjil dah keluar 1 and 3 tu untuk 3 kotak Ya betul. Maksudnya total 4 digit. So, itu yang sini ada 4. 1 tambah 3, 4. Ada 4 digit. Okay, so total nombor yang biasa yang bukan ganjil ada 6. Okay. Bukan 6 lah, maksudnya kita ambil 1 je nombor dari sini. Yang tak kisah. Nombor yang tak kisah. Maksudnya total 6, 1 kita dah ambil sini. So ada 6 dalam, bila satu ganjil digunakan dalam 4 digit ni, nombor ganjil di sini. So ini, so bukan ganjil. Tapi pilihan dia ada berapa? 6. So 6 kita pilih 3. Tapi ganjil ada 4 nombor, kita pilih 1 lah. Itu maksudnya. Okay, faham. Faham kelas yang lain tu tolong respon. Okay. Boleh okay, thanks. Okay, kita buat soalan ni. Ni dah bulatan. Okay kelas, sama.
cari bilangan 5 orang pekerja A, B, C, D, E di sebuah syarikat boleh susun di sebuah meja bulat dengan syarat, dia ada syarat dalam kelas sekarang. Hari tu kita buat tak ada syarat. Syarat A dan B mesti duduk bersebelahan. Okey, kelas. Sebelum kita pergi, okey tak apa. Cikgu terangkan ni baru cikgu nak tanya linear. Soalan linear ni memang famous yang duduk bersebelahan. Okey kelas, so nampak tak gambaran dia? A, B mesti duduk sama. Tak kisah yang ni berubah, nampak tak? Yang ni mereka lain-lain, susunan berlainan. Okey kelas, cikgu nak terangkan ni kalau linear bang bukan meja bulat. Okey. Boleh tak kamu cuba buat, abaikan perkataan ni. Buatkan untuk cikgu, jawapan untuk ni, abaikan yang ni. Abaikan yang ni. Okey, dia linear, maksudnya duduk straight line. Okay, dengan syarat A dan B bersebelahan. Macam mana buat jawapan ni? Kelas cuba buat. Lepas tu baru kita buat yang bulatan. Cuba kelas. Cuba. Dan saya jadi dapat jawapan. Zack, apa kamu buat Zack? Macam mana dapat 6? Boleh tunjuk cukup jalan kerja? Okay, kamu beritahu cikgu darab apa, berapa? Satu, 3, 2, 1. Okay. Kelas, cikgu tanya kamu kelas, dia ada beritahu tak A dengan B duduk di mana dalam portion? Okay, cikgu beritahu kelas tak faham tak cikgu? Ni biasa keluar explain jugalah. Tapi yang bulatan ni baru, cikgu dah tunjukkan yang bukan bulatan dulu. Okay, let's do together. Okay, kelas, cikgu tulis kat sini ya kelas. Dia ada A, B, C, D, E. So ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. So dia kata A, B mesti duduk bersama. So langkah pertama cikgu buat macam ni Kamu tinggal dulu Okay kelas. Nombor 1, 2, 3, 4. Okay kelas, kamu cuba tengok apa kamu dapat dari sini. Okay, di sini cikgu letak A dan B berada di depan, betul? AB di sini. Ada pilihan lain tak? AB berduduk bersama-sama selain pilihan yang cikgu letak. Ada pilihan lain tak kelas? Tak, dia kata bersebelahan. A dan B mesti duduk sebelah. Okay Zack, so cuba tengok yang ni. Bila dalam keadaan macam ni, okay cikgu letak A dengan B. Sini boleh A atau B, betul? Yang pertama ni cikgu ada pilihan. Cikgu boleh letak A atau B. Lepas tu, salahlah satu. Lepas tu ada 3, 2, 1. Betul tak kelas?
Kita cuba fahamkan yang ini. Kelas apa jawapan dia? 2 faktorial darab 3 faktorial. Yes. So kalau kamu tengok di sini, kenapa 2 faktorial? Sebab AB bersebelahan dah fix. Okay, you see kalau kita guna cara ni cukup terangkan kamu. Okay kelas, apa jawapan ni? 2 darab 1 darab 3 darab 2? 12. 12. Lepas tu kita ada berapa pilihan kelas? AB ni boleh bergerak di sini, di sini, di sini dan di sini. Betul tak kelas? Betul. Okay, so sebab dia ada pilihan. Kita ada pilihan 3, sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 4 pilihan. Sebanyak kalau SPM 12 darab 4. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia kelas. Kamu mesti consider AB ni boleh gerak mana-mana. Cikgu nak buat balik. Ni soalan biasa keluar juga kelas. Let me share. Zed, kamu faham tak? Okay. Okay kelas. Cuba tanya cikgu soalan kalau tak faham. Okay, dia ada A, B, C, D, E. Okay, ini sebelum bulatan dia senang saja kelas. Bulatan nanti kita ikut je formula. Okay, yang linear. Dia kata kita nak bentuk 5 huruf. Kita nak susun orang ni. Okay, dengan syarat AB mesti duduk bersebelahan. Okay, AB duduk bersebelahan kelas. So itu yang cikgu tadi buat. Berapa pilihan nak buat AB bersebelahan. Macam tadi cikgu buat. Okay. So dia A, B, C, D, E. Okay, sini C, A, B, D, E. Ni tak kisah kelas, mana-mana duduk tak ada syarat. Okay, lepas tu sini cikgu letak je kelas, mana-mana cikgu letak. E, C, A, B, E. Okay, lepas tu C, D, E, A, B. Kelas kamu setuju yang kita boleh gerakkan A, B ke mana? Setuju tak kelas 1, 2, 3, 4 ni? Okay, faham konsep dia betul kan? Kita tengok konsep dia betul tak? Okay, after that kita tahu, saya tahu sini ada 2 pilihan. 1 pilihan. Lepas tu ada 3 nombor. Mana-mana lah kita susun dia mana-mana. Okay, kita dapat 12. Ni pun 12. Ni pun 12. Ni pun 12. So sebenarnya jawapan dia 48. Atau standard, kamu boleh kira dari sini yang kelas ada 2 huruf. 1, 2, 3, 4. So 12 darab 4, jawapan dia 48. Boleh tak? Tanya cikgu soalan. Yes. Yes, maksudnya kalau ikut formula kan, maksudnya dia ada 3, total ada 5. 5 ni, 2 kena pilih 2 lah, 2 kena pilih, betul? 2 memang pilih 2. Yang lagi balance tu yang kita akan jadi 3 faktorial sebenarnya. 3 faktorial ni dia boleh duduk mana-mana lah. Faham tak kelas?
Faham tak? So maksudnya bila dikata bersebelahan, kasih penting kamu, ni soalan SPM sudah lah. Okay, kamu sudah faham. Bila ada perkataan bersebelahan, kamu tak boleh consider dia saja. Dia tak boleh tahu mesti duduk tempat pertama, kedua. Mesti considerkan ke mana semua for all possible answers. All possible answers mesti consider. Okay guys, nanti kita akan buat juga soalan SPM, tapi cuba nak beritahu expose untuk semua jenis soalan yang boleh keluar dalam SPM. Okay, sebab yang ni bab ni tak ada berat. Berat maksudnya tak adalah calculation dia sampai berapa. Cuba dah beritahu semalam konsep logik. Okay kelas, tanya juga soalan yang linear ni, ABCD kita susun dia bersebelahan. Kelas okey dah kelas? Cikgu. Yang nombor 2 punya kan dapat 12 juga. Contoh kalau nak susun dia punya darab tu macam mana? Sebab okey, faham. Dia macam ni. So sini 3, 2, 1. Faham tak Anas? Kelas yang lain tu faham tak? Faham. Yang soalan Anas jangan kamu boleh. Yes. Ya. Boleh? Boleh. Tapi kamu kena tahu kelas, bila kamu gunakan yang formula tu, be careful yang ni mesti considerkan betul-betul. Okay? Sebab yang ni nampak. Ini nampak jelas. Betul tak kelas? So formula kamu kena tahulah macam mana gunakan formula juga. Kamu jelas, kamu clear about what's happening, kamu boleh guna formula tak salah. Jawapan semua terima kelas dalam SPM. Mathematically is correct akan diterima. Dua-dua jawapan yang dia betul. Ni kena darab 4 lah nanti, kena darab 4 lah. 3 faktorial tu memang kena darab dengan 4 sebab di tempat dia berubah. So itu kamu kena tahu kelas, di tempat dia berapa tempat bersebelahan tu. Sebab tu kamu kena tahu bersebelahan tu dia bergerak berapa tempat. Boleh? Yes, okay. Can I move on? Okay tak? Atau dah blur sikit? Atau pening? Okay. Okay kelas, tadi cikgu dah confuse-kan kamu kan, baru sekarang kita tengok yang bulatan. Yang asal, contoh asal. Sebab linear yang basic, ni yang baru kelas untuk KSSM. Saya tengok dia pun consider semua pilihan dia kelas. Tengok boleh AB atau BA lah. Okay, tapi dia tak kisahlah A ke B ke tak kisah. Dia standard kelas formula saja N tolak 1. Kalau bulatan N tolak 1. Factorial. Okay, linear soalan dia lagi complicated lah sebenarnya. Daripada bulatan. Okay. So kelas, cari bilangan cari 5 orang pekerja A, B, C, D, E sebuah syarikat. Dia boleh susun di sebuah meja bulat. Okay, kalau meja bulat saja kamu kena ingat bukan linear kelas, bukan linear. So jangan pergi buat syarat tu. Dengan syarat A dan B mesti duduk bersebelahan. So apabila A dan B duduk bersebelahan, mereka dianggap sebagai satu unit lah. Okay, macam satu unit yang macam tadi cuba tahu. So susunan bagi A dan B sebagai satu unit adalah 3 orang lain ialah 4 tolak 1. Maksudnya 4 tolak 1 tu yang ni, yang C, D, E. Kita kira C, D, E asing, A, B asing. Sebab mereka bergerak bersama. So C, D, E kita tahu. Okay, total 1, 2, 3, 4. Kita kira macam tu kelas 1, 2, 3, 4. A, B kita kira sebagai satu unit. So 4 tolak. And dia kita kira sebagai 4 lah sebab A, B bergerak sekali. Okay, 6 factorial. Lepas tu, kenapa 2 ni? Sebab kedudukan A, B boleh saling bertukar. So dia darab 2 sajalah, 12. Kelas yang ni faham tak yang bulatan? Tanya cikgu soalan kalau tak faham.
4 tolak 1, 3 faktorial. Sorry, bukan 6 faktorial, jawapan dia 6. So 6, lepas tu kelas, kalau dia tak duduk bersama, okey kelas, soalan pertama cikgu. Tak ada perkataan ni, apa jawapan dia? Kelas yang ni tak ada, apa jawapan dia? A dan B bukan duduk bersebelahan. Dia ada A, B, C, D dan duduk satu meja bulat. Apa jawapan dia? Plus 1 faktorial. Yes, itu saja. Betul lah, itu saja. Macam yang soalan macam hari tu, yang syarat. Yang hari tu kita belajar. Yang ni. Mana meja bulat? Yang ni. Ni kelas sama. Soalan ni sama. Kelas, kamu kena tahu apa beza soalan ni dengan beza soalan ini yang dia buat. Tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk satu meja bulat sama. Sekarang dalam tu ada B, C, D, E. So 5 orang, so 5 tolak 1 faktor. Itu yang ketua beritahu, ketua kawan-kawan beritahu 5 tolak 1 faktorial. Tapi sekarang, kelas yang ni faham Yang ni konsep ni faham kan? Yang 5 tolak 1. Kenapa 5 tolak 1 faktorial? Sebab meja bulat, kita itu formula dia 5 tolak 1 faktorial. Is it okay? Tapi yang kita sedang buat sekarang, soalan dia, syarat dia ada syarat. Okay, ada syarat. Syarat dia dikata A dan B duduk bersebelahan. Bila A dan B duduk bersebelahan, so dia lagi bukan 5 unit, dia jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit. Itu yang jadi 4 tolak 1 faktorial jadi 6. Kenapa kita nak darab 2? Sebab dia boleh AB atau BA macam ni. BAB, ni BA. Ada 2 pilihan di sana. Kedudukan A dengan B boleh tukar. Itu yang kita darab 2, so jadi 12 susunan. Kelas tanya cikgu soalan. Kelas semua okey dah kelas? Cikgu risau bila ada segelintir tu tak respon, quiet. Nanti tak tahu apa cikgu tu merepek, saya sendiri tak faham jadinya macam tu. Kelas okey dah kelas? Yang mana which one? Penyelesaian yang mana? Yang 48? Yang linear tu, key in sekejap apa ZE tadi macam 418 dalam 4. Yes. Ini tak payah. Ini meja bulat. Itu yang cikgu beritahu. Itu linear. Ini meja bulat. Meja bulat kita lah consider macam tu. Itu linear saja kita consider macam tu. Tempat dia berubah. Jadi sebab dalam meja bulat tempat dia berubah ke mana pun dia sama. Yes. Sekejap K-in kata cikgu kalau soalan bagi A, B, C bersebelahan, dia kalau A, B, C okey kelas, kita cuba buat soalan kawan kamu. Tak pernah keluar macam ni tapi cikgu fikirkan okey A, B, C bersebelahan. Tak boleh lah, mana boleh satu pilihan je. 3, 2, 1 je lah, mana boleh. Kalau A, B, C bersebelahan, A mesti ada syarat. Faham tak K? Kalau kamu kata A, B, C bersebelahan, A bersebelahan B ke C. Macam tu, kena tahu jugalah. Kalau A diikuti B, diikuti C, 3, 2, 1 saja, tak ada pilihan lain. Maksud cikgu, maksudnya bukan ABC duduk bersebelahan antara satu sama lain. Ya, maksudnya apa pilihan lain? Cikgu letak pilihan pertama A, B, C. Pilihan kedua apa?
Tak boleh B, A, C kalau dikata memang A, B, C. A diikuti oleh B, B diikuti oleh C. Ada lain mesti ada syarat lah. Ini okey tak? Faham ah? So it depends on the question. Unless dia kata A, B bersebelahan, that's different lah. Cikgu. Yes. Untuk yang rumus yang meja bulat tu kan nilai tolak satu kan. Contoh yang macam semalam kita belajar kalau ada contoh gelang berwarna-warni baru bahagi dua. Ya. Yes. Okay. Lawan jam arah jam. Betul. Yang lain ada soalan? Kelas kamu boleh tanya soalan lah kelas apa kamu faham. Kita no rushing, bukan kita ada exam ke apa. Tapi bila cikgu datang nanti masuk sekolah, we rush. Tapi still ya kita ada masa lah, kita dah buat diploma. Boleh? Boleh cikgu teruskan? For science, can I continue? Okay. Okay, kelas kita baca soalan ni. Okay, cari bilangan cara susunan berbeza. Okay, yang mungkin bagi semua huruf dalam perkataan suasana jika huruf vokal sentiasa bersama-sama lah. Okay, kelas sama macam tadi. Ini diguna faktorial, kamu nak boleh cari cikgu pun boleh. Itu yang diguna di sini ya kelas. Okay, kita fahamkan yang ni dulu, lepas tu kita boleh guna cara yang alternatif tu. Okay, S-U-A-S-A-N-E ada 7 huruf, N dia 7. N dia 7. So ni ada secaman lah kelas. Okay, S dengan A secaman. So huruf vokal bersama. So yang mana vokal di sini kelas? Kelas, yang mana vokal? Apa tu vokal? Apa maksud vokal? A-E-I-O-U. Okay, so tahu Okay, jangan beritahu cikgu saya tak tahu vokal. Okay, so A-E-I-O-U. Sini vokal, so di sini ada 3 A. 1, 2, 3 dengan U. So ini dah. Balance SSF. So lagi sekali kelas 4 unit, betul? Betul. So okay, so 4 unit. Okay kelas, tolong terangkan pada cikgu ini maksud dia apa? 4 faktorial tu 4 unit, 2 faktorial tu 2 S ke? Ya, betul. Betul. So dikata jadi bilangan susunan 3 huruf yang lain adalah yang ni lah, 4 faktorial dengan 2 faktorial. So sekarang kita pergi ke vokal pula. Vokal pula terdapat 4 huruf yang boleh susun. So vokal ada 4, A, U. So kelas ini maksud dia apa? 4 faktorial dengan 3 faktorial. 3 faktorial tu sebab 3A, 4 faktorial tu sebab A ada 3, U ada 1, 4. Total 4 huruf. Okay, lepas tu kita darab, kita dapat jawapan lah. Okay kelas, tanya cikgu soalan yang secaman. Cikgu, yang 4 faktorial bahagi 2 faktorial tu, U tu memang kira convert tu satu unit lah. Ya, sebab dia kata bergerak sama. Macam tadi. Dia sentiasa bersama. Bila sentiasa bersama, kita jadikan dia satu unit. 1, 2, 3, 4. Kelas dalam bab ni kelas, lagi banyak contoh kamu kita discuss, lagi banyak contoh kamu buat latihan, kamu akan faham. Okay, macam cikgu kata, bab ni bukan bab complicated tapi leceh sebab dia nak understand. Kan orang yang matematik biasa suka buat calculation, yang ini bukan macam tu. Ni more understanding tapi senang. Ni senang. Yap. Okay, yang atas tu, okay ada berapa unit kat sini? A, U sebagai satu unit, S satu, lagi satu S, lagi satu N. Ada 4, lepas tu 2 tu S, secaman. Nampak tak? Boleh tak? Okay. Macam di sini,
Kenapa kita tak tolak 5 tolak 1? Kenapa sini kita tak tolak 5 tolak 1 faktorial tapi kita pergi tolak 4 tolak 1? Kenapa? Kenapa? Sama di sini. Vokal semua satu unit. Vokal di sini. Semua vokal sebagai kata sentiasa bersama sudah jadi satu unit. Ini jadi satu unit. Ini satu grup. Ini yang grup yang kedua, grup yang ketiga, grup yang keempat. Tak, S ada 2. Secaman. Dia ada 2 S yang sama kan? Boleh? Okay, kelas yang lain tu masih ada tak apa-apa masalah tentang secaman? Sebab saya rasa unit tu kamu faham. Bila di persamaan kita jadikan dia satu unit. Saya rasa itu kamu faham. Yang kamu confuse yang bila kita bahagi dengan 2, 3 semua tu. Macam mana? Okay. Cikgu. Yes. Ini soalan tak payah darab 4 lagi ke? Sebab tak payah assume AAAU boleh letak mana-mana. Tak, ni kalau secaman tak ada. Secaman kita tak boleh buat macam tu. Sebab ada banyak S, banyak A. Faham tak? Okay. Faham tak? Kita tak boleh buat. Even you think back logic pun kita tak boleh buat macam tu. Kan A apa mau letak ke mana? A ni ada tak berbeza. S tu ada 2 S yang berlainan. You faham tak? You know. Bila kita letak S ni, S mana kamu nak letak di mana? Contoh ni cikgu buat yang biasa macam linear. Okay. So cikgu letak A, U. Lepas tu S, N. Betul? So you nampak tak yang ni semua sama. Kamu nak beritahu dia A ni boleh letak sini ke? Okay, yang ni. So kalau kita letak balik, dia ada lagi satu di sini. Ini je kan, ini yang maksud kamu kan letak ini bergerak, dia bergerak ke sini, betul tak? Itu yang kita buat secaman. Kita dah beritahu dia secaman, dia akan bergerak. Dalam ni kita tak consider dia gerak ke mana. Okay, kalau secaman kita tak beritahu dia bergerak ke mana. Sebab dia huruf yang sama, so kita anggap dia unit yang sama, kita tak boleh buat. Linear mesti yang berbeza. Tak ada secaman, baru kita boleh buat yang tu. Okay, so ini ada yang cara kita. Kelas ini banyak kali pernah keluar SPM kelas, tapi kamu tak tahulah, ni dah banyak kali dah kelas keluar SPM. Maksud cikgu, yang soalan ni dah soalan jangan semua. Okay kelas, kita cuba buat soalan ni. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit 2, 3, 5, 7 jika nombor tersebut adalah ganjil. Ada 2 syarat dalam kelas. Ganjil dan kurang daripada 5,000. Kelas, cuba buat soalan ni. Cikgu bagi kamu dalam 3 minit, 10-25. Kelas, siapa ada tuition tak lepas ni? So dia cikgu tahu kelas I can stop on time. Nanti kamu ada masalah pula. You have tuition after this, anyone? Or any other class? Class, please respond. Anyone? I have a PT job. Part-time job. Okay. Part-time Si Urubal cikgu tanya saja, dia dah keluar meeting. ZE, what time Okay, Ken. Okay, Zach, thank you. Okay guys, then I try to finish as soon as possible. Okay guys, cuba buat soalan ni. Yang ni. So kelas yang ni linear kelas, tak ada secaman,
Tak ada bulatan. You must know this one linear, pure linear. Okay, cuba buat kelas. Kita bincang sama-sama. Okay, kelas apa buat? So kelas di sini kamu mesti consider kelas kalau 3 kamu nak ambil di belakang, depan kamu tak boleh ambil 3 lagi lah. So mesti ada 2 keadaan kelas. Contohnya 3,257. Contoh kelas atau 2,573. Nampak tak? 3 ni depan dan belakang. Mesti consider kedua-dua. Mesti consider kedua-dua option. Okay kelas, while kita bincang, cuba bagi homework dulu so that kawan yang nak keluar tu boleh keluar. Okay kelas, siapkan latihan kendiri 4.5 dengan latihan formative 4.1. Sebab kelas lepas ni cikgu akan beritahu kamu kita dah habis pilihan tu lah, lepas ni gabungan. Okay, gabungan. So sebelum tu cikgu nak kamu siapkan semua soalan ni yang mana tak tahu kita bincang. Esok ada kelas ke tak nanti cikgu beritahu kamu lah. Cikgu confirmkan dengan kamu. Cikgu. Yes. Kalau esok ada kelas saya tak dapat join. Pukul 9 saya ada appointment dengan doktor. Oh, okay. Siapa lagi Esok ada juga yang tadi, admin kelas hari ni pun ada dalam 3 orang tak join. Dia orang pun ada urusan. Okay kelas, nanti cikgu akan confirmkan dengan kamu lah. And I give you time also. Kelas saya rasa kita tak payah buat kelas esok jugalah. Cikgu bagi kamu masa untuk buatkan latihan cikgu bagi. Kamu buat yang mana tak tahu kita bincang masa next class. So next class kita tak lagi masuk gabungan kita tak masuk gabungan lagi. Kita akan bincang semua soalan ni. Yang mana kamu tak tahu one by one kita bincang. Dah okay baru kita akan masuk soalan ni. Okay kelas, let me discuss yang ni. Okay, cikgu terangkan yang ni kelas. Ini yang tadi cikgu beritahu. Case 1, digit 3 di kotak terakhir. Digit terakhir, so kenapa dia dah jadi 1, 2, 1, 3 sebab
Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kalau 3 di sini, ada 1 nombor 3, sini mesti nombor 2. Mesti nombor 2. Tak boleh ambil nombor 3. So nombor 2 ada 1. Okay. Lepas tu ada berapa nombor lagi? Total berapa nombor? Okay, 2 dah ambil. So kita ada 2 lagi. Berapa jawapan dia kelas? Sorry, sini ada 3. Berapa nombor ganjil dah tadi? 7. So ada 3 pilihan sini. Ada 3 nombor. Okay. So jawapan dia 6. Okay, macam mana kelas kalau nombor 3 di depan? Digit 3 di kotak pertama. Ini option dia kelas. Kelas kamu tahu kenapa kita ambil 2 dan 3 sebab dia kata kurang dari 5,000. So mesti digit 2 atau 3 saja. So sini ada 2 pilihan. Okay, sini kita ambil nombor 3. So balance tu kita letak sini dah dalam. Cikgu? Yes. Yang kurang daripada 5,000 tu 2 dan 3? Tak, mesti mula dari huruf nombor 2 atau nombor 3. Betul tak? Kurang dari 5,000. Sebab dia ada nombor dia. Kalau kamu tengok sini. Macam mana kamu nak bentukkan 5,000 dari huruf ni? Nombor ni. 2, 3. Oh, nanti dia jadi ribu. Kan dia either 2, 3, 5, 7 atau 3, 2, 5, 7 kan? Atau 2, 7 kan? 3 macam tu lah something. Tapi tak boleh 5 dan 7 depan tak boleh kan sebab dia kurang daripada 5. Okay. Faham kan? So sebab tu kita ada 2 cara. So bila dapat jawapan dalam kelas, bila kamu dapat 2 ni, dua-dua kena tambah lah. So ada pilihan. Mesti consider macam tu kelas. Mesti kena buat consider macam tu. Sebab dia buat refleksi, ini formula lah kalau kau nak guna formula. So ini nombor 2 di depan. Ini nombor 3 di depan. Lepas tu belakang ni 2. 5 dan 7. Ni belakang dia 3 sebab 3, 5, 7. Balance ada nombor-nombor lah kita pilih ya. Ketika mula kamu nak guna cara mana? Dua-dua SPM markah dia sama. Tapi kamu kena faham lah. Kalau kamu faham formula terus buat formula. Kalau kamu rasa cikgu saya kena buat macam ni, buatkan saja cara alternatif. Tak kisah. Dua-dua SPM dapat markah penuh. Kelas faham ke tak faham yang ni? Nanti bila kamu buat latihan kamu akan jadi lebih jelas lah. Kelas, you all okay? Cikgu yang case 2 tu kenapa darab 2? Darab 2 yang mana? 1 darab 2 darab 1 darab 2 kan? Yang belakang sekali? Sebab kita letak nombor 3, okay nombor ganjil possible yang nombor belakang adalah 3, 5, 7. Tapi case kedua, kotak pertama kita dah letak nombor 3. So balance tinggal nombor 5 dan 7 sahaja. Betul? Tapi yang case pertama, kita ambil nombor 2 jadi kotak pertama. So nombor kotak terakhir ada 3 option. Boleh nombor 3, boleh nombor 5 atau nombor 7. Sebab tu 3 ke atas. Okay. Lagi yang lain tu, boleh tanya cikgu soalan? Saya faham yang 2P1 darab 3 2P1 darab 2. Yang 1 tu darab apa? Satu yang cikgu boleh. Nombor 2? Nombor 3? Okay, 1 ni yang 1 darab bla bla bla, 1 darab bla bla bla. Ya, yang ni. Kita gunakan nombor 2 di depan. So nombor 2 ke depan. Balance ada 2 nombor lagi. Okay, itu yang 2 darab 1. Yang belakang ni 3 tu
3, 5, 7. Ada 3 option. So, sini nombor 2 ada 1. Lepas tu dalam 2 nombor ni kita pilih 1. Sini boleh 1, sini 1. So balance ada 3 nombor sini. Ini bilangan nombor. Ini bilangan nombor. Itu je. 2 pilih 1 sebab balance 2 nombor, kita pilih sini 1, sini 1. Itu je. Okay, so kamu boleh, ni bilangan nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Itu option dia. Sama. Yang atas ni ditukarkan jaga formula. Boleh? Kelas ada soalan So cikgu nak kamu siapkan semua soalan ni ya. Kelas, saya tahu skrin tu ada jawapan. Yang ni tolong kelas cuba buat sendiri, cuba faham. And kamu kena tahu kamu bukan buat untuk cikgu. Kamu kena buat untuk diri kamu supaya kamu faham. Soalan tu keluar dalam exam, kamu boleh buat. Jangan buat untuk cikgu tanda semua betul. Okay, itu cikgu tak ada masalah. Itu lebih baik kamu jangan hantar. Cikgu tengok je jawapan dalam buku. Okay, cuba buat supaya kamu faham. Tak faham tanya cikgu. Kita ada masa sekarang, kamu pun free sebab cuti sekolah. So kamu ambil masa dan buat. Faham kelas? Boleh? Boleh cikgu. Okay, then kalau tak ada apa-apa, kita jumpa. Nanti cikgu beritahu bila. Okay, cikgu bagi kamu masa, take your time buat. Cikgu kita boleh jumpa bila lepas ni. Okay, boleh kelas? Okay, thank you everyone. Thank you cikgu. Okay, welcome. Thank you teacher.